Assalamualaikum and welcome back to Zaf channel, guys. Selamat Hari Raya Aidilfitri mulia. Amboi, Assalamualaikum, kembali lagi dalam malam puaka raya. Amboi, ramai dah ingat yang macam raya lah dah habis lah bang kan. Ada yang komplain yang cakap dah kerja, mood raya dah tak ada dah. Tetapi tak juga. Lepas saja kita menyambut hari raya, dia selalunya lepas minggu kedua raya lah. Dah nak habis tu minggu ketiga dan keempat tu, ramai antara kawan-kawan kita ataupun ahli keluarga yang akan buat open house. Yes, minum je. Nampak? Hari ni tema dia coklat. Hari ni tema dia kopi. Yes, ice latte. Nampak aku pun macam ice latte. Minum dulu leganya. Latte raya. Semua raya kan. So, apa khabar korang semua? Kepada yang baru lagi subscribe, jangan tukar. Memang betul malam puaka memang cerita seram. Walaupun nampak aku pakai raya kan. Raya tak raya, seram tetap seram. Malam ni yang aku nak kongsi dengan korang, kepada yang baru, tekan button subscribe. Lupalah nak cakap. Okey, kepada semua yang geng puaka yang tengok pada malam ni. Yes, malam ni aku nak berkongsi dengan korang satu kejadian di Kelantan. Kita gerak Kelantan jauh sikit kan. Baru-baru ni Kelantan pun aku dengar, balik kampung sampai ada yang sampai 2 hari. Kelantan, Terengganu setiap kali hari raya, kita tak payah cakap apalah kan. Aku pun nasib baik lah bini orang Perak. Kau bayang kalau orang Kelantan, pisang mat. Silap-silap next year baru aku buat konten balik. Alright, so tak nak lengah masa, kita teruskan kisah pada malam ni. Agak menarik dan agak menakutkan juga. Seram malam puaka. Sebelum aku mulakan kisah pada malam ni, aku nak bagi tahu korang yang mana di ruangan komen ada yang cakap, "Abang, dah pakai baju Melayu, dia kena pakai songkok ataupun tanjak, barulah nampak mood hari raya tu lagi meriah." Sebenarnya guys, songkok aku tinggal kat kampung. Riuh-riuh nak balik hari tu kan, bersalam orang tu dengan nak makan lemang lagi sebelum balik apa semua. End up songkok tinggal lah. Sebab itulah aku cuba, nasib baik aku banyak topi. So yes, matching. Macam yang video aku yang sebelum ni warna biru, ni warna coklat pula. Alright, so kisah pada malam ni guys, dia berlaku di Kelantan, ataupun lebih spesifik di Bacok, Kelantan. Dan kejadian ni berlaku pada tahun 2008. Pengirim yang bernama Zul Fahmi. Nama Zul Fahmi, dia mengirimkan kepada aku kisah yang berlaku di sekolah dia. Nama sekolah aku rahsiakan, tetapi korang boleh agak-agak lah dekat Bacok, Kelantan. Dan sekolah dia ni, apabila kita bercakap pasal Kelantan dan apa kaitan dia dengan Perang Dunia Kedua, macam yang kita tahu, Perang Dunia Kedua melibatkan Jepun. Dan Kelantan adalah salah satu negeri yang dijajah Jepun yang agak teruk dulu. Dan Zul Fahmi ni cakap, sekolah saya ni bang, sebenarnya adalah sejarah. Dia ada sejarah yang berkaitan dengan kisah pada malam ni. Okey, so pada tahun 2008 tu, Fahmi ni masih bersekolah di salah satu sekolah dekat area Bacok, Kelantan tu. Dan dikatakan Fahmi ni, dia Fahmi lah senang Zul Fahmi macam panjang sangat lah. Fahmi ni dia join latihan pengakap di sekolah dia. Untuk menjadi pengakap lah, takkan jadi polis. Dia join untuk jadi pengakap di sekolah dia. Jadi sekolah dia ni menganjurkan satu camp motivasi dan juga survival camp. Sebab untuk jadi pengakap, kau kena tahu macam mana nak hidup dalam hutan, macam mana nak cari makanan sendiri, nak buat unggun api, buat kemah sendiri. Camp ni berlangsung selama 5 hari guys di sekolah dia. Jadi diorang terpaksa, Zul Fahmi ni ataupun Fahmi ni terpaksa tidur dekat camp tu. Dan sekolah Zul Fahmi ni
camp tu tak buat jauh pun, buat dekat area sekolah juga, sebab dikatakan sekolah Zul Fahmi ni betul-betul sekeliling dia tu hutan. Jadi dah tak perlu dah nak pergi jauh-jauh sangat nak cari hutan. Dekat padang bola sekolah dia tu, sebelah tu dah hutan dah. Jadi dia set up kemah dia dikatakan dekat area padang bola tu. Selama 5 hari tu Zul Fahmi cakap memang seronok, memang best, sebab ini adalah pengalaman pertama dia join latihan pengakap ataupun camp pengakap ni. So dapat berkenalan dengan geng-geng pengakap yang lain, dan dia terbahagi kepada 2 section. Dia ada 2 bahagian kemah, dan bukannya lelaki perempuan, tetapi dibahagikan kepada senior dan juga junior. Sebab apa dibahagikan? Bukannya racist ataupun bukannya tak nak senior tak ngam dengan junior, bukan. Tetapi latihan survival untuk junior lebih mudah berbanding senior. Sebab itulah cikgu dia bahagikan kepada 2 bahagian kemah. Jadi pada malam pertama tu Zul Fahmi cakap camp motivasi bermula dulu, sebab latihan survival akan bermula pada malam ke-4 dan malam terakhir, malam ke-5 tu. Jadi pada camp motivasi tu memang tak ada apa sangat lah kan. Zul Fahmi cakap itu je part yang boring bang. Lagi-lagi budak-budak manalah nak dengar cikgu popek kan. Lainlah cikgu tu Kak Ram. Kalau Kak Ram cumanya tak panggil Kak Ram, sebab kalau buat camp motivasi panggil Kak Ram, pisang. Orang nak buat camp pengakap, dia dah ajar masak rendang lah apa semua. Kak Ram korang tahu je lah kan. Okay, so aku tak nak melalut. Dan pada malam kedua, okey juga, sama juga. Zul Fahmi cakap dia dah mula buat kawan 2-3 orang, dan ada seorang kawan baik dia ni bernama Baktia. Baktia ni satu kemah dengan dia, sebab satu kemah menempatkan 2 orang pelajar saja. So Baktia ni, sebab apa dia baik dan Baktia ni pun ada sebab juga lah. Sebab Baktia ni dekat camp dia, Baktia ni bawa senyap-senyap Maggi. So yang lain semua terpaksa cari makanan sendiri, tetapi Baktia ni pandai. Dia bawa Maggi senyap-senyap dekat camp tu. So setiap malam pukul 2-3 pagi, bila cikgu ataupun warden dah tak ada, baru diorang masak Maggi. Patutlah baik kan. Tetapi tak feel lah. Semuanya Zul Fahmi cakap, yalah biasalah nakal kan. Dan kisah yang aku nak kongsi dengan korang ni, kejadian yang berlaku pada malam terakhir, malam ke-5, iaitu malam survival ataupun lebih dikenali sebagai malam hantu. Kejadian seram mula berlaku pada malam ke-4 dan ke-5. Sorry lah korang tengok baju aku dah start lenjun dah ni. Panas lah, aku tak tahulah cuaca sekarang korang pasal. Cuaca sekarang tak menentu. Dekat Kuala Lumpur panas, dekat Janda Baik baru-baru ni banjir apa semua kan. So sebelum aku teruskan cerita, aku harap kita semua boleh mendoa ataupun mendoakan kebaikan untuk semua penduduk Janda Baik yang sedang mengalami banjir yang agak teruk ataupun musim hujan yang agak teruk. Okay, so kita teruskan cerita. Zul Fahmi cakap kejadian seram mula berlaku pada malam ke-4 dan ke-5. Dan seperti yang aku nak cakap dekat korang sekarang ni, Zul Fahmi pada masa tersebut berumur 17 tahun. Jadi Zul Fahmi ni dikira senior lah dekat sekolah tu. Camp survival, walaupun 2 malam, malam ke-4 dan malam ke-5, tetapi 2 malam ni hanyalah untuk senior sahaja. Junior akan join survival pada malam terakhir, iaitu malam ke-5. Jadi senior kena 2 malam. Okay? Dan apa itu game survival? Bak kata Zul Fahmi, game survivor ni bang, kita semua pelajar-pelajar ni, contohnya senior lebih kurang 20 orang, akan dibahagikan kepada setiap satu tim hanya 2 orang. Jadi setiap kemah macam yang aku cakap tadi menempatkan 2 orang. Jadi dia dengan Baktia ni satu tim. Dan apa yang diorang kena buat? Diorang kena survive selama 1 jam setengah duduk dekat dalam hutan tu. Okay? Dan kenapa dia kena buat macam tu? Sebab nama pun game pengakap. Inilah untuk asah bakat kita. Selepas pada malam pertama, kedua, ketiga tu, diorang dah diajar dah skill. Macam mana nak hidupkan api, macam mana nak cari jalan dalam hutan apa semua kan. Tetapi jangan risau, walaupun dalam hutan, tetapi dah ada dah cikgu-cikgu ataupun warden yang menjaga. Kalau diorang ni tersesat ataupun cedera ke apa kan. Nak dipendekkan cerita, diorang dibekalkan setiap seorang 1 pisau. Tapi bukanlah pisau parang ke apa, pisau kecil sahaja. Pisau kecil tu lepaslah untuk kau potong ranting-ranting halus ke kan. Untuk kau nak potong kalau jumpa buah kat dalam hutan tu, kau nak potong, kau nak masak ke apa semua. Jadi diorang disediakan tali, diorang disediakan pisau apa semualah. Benda-benda simple saja. Dan pada malam ke-4 tu, semasa Zul Fahmi ni dengan Baktia, dengan pelajar-pelajar sini yang lain sedang melakukan latihan survival di dalam hutan ni,
Zulfahmi cakap semasa dia di dalam hutan bersama Bakhtiar, dan pada masa tersebut dia tengah nak mengumpulkan ranting kayu. Yang peliknya, apabila dia tengah mengumpulkan ranting kayu, dia cakap ada salah satu pokok tu agak besar bang. Saya jumpa kat dalam hutan tu. Bakhtiar nak pergi ke pokok tu. Bakhtiar cakap kita set up unggun api dekat bawah pokok ni lah. Tetapi Zulfahmi cakap semasa dia dah setuju bersama Bakhtiar untuk buat unggun api betul-betul dekat bawah pokok besar dalam hutan, dia terdengar, Maaf guys. Jam dah bunyi. Siri ni ingat aku panggil dia pula. Dah susah. Jap aku buka jam. Mana tadi? Siri ni ganggu aku. Jap. Mana tadi? Alah, kau ajar betul lah. Aku bukan cakap dengan kau, aku cakap dengan geng broker. So semasa dia nak set up, maafkan aku kita sambung. Semasa Zulfahmi dan Bakhtiar ni dah kumpul dah, tinggal nak nyala api sahaja dekat bawah pokok besar tu, tiba-tiba mereka berdua terdengar seolah-olah ada suara orang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia dengar daripada jauh tau, dia dengar. Lepas tu diorang berpandang sesama sendiri. Zulfahmi ni pandang Bakhtiar, Bakhtiar ni pandang. Lepas tu diorang macam Zulfahmi ni lah cakap kat Bakhtiar, bro, check jam. Pukul berapa sekarang ni? Isyak Bakhtiar ni pun check lah jam, tengok. Lepas tu dia pandang Zulfahmi. Zul, bukan isyak Zul. Dah pukul apa? Sekarang dah pukul 11 lebih Zul. Diorang dah mula meremang dah. Bila Bakhtiar cakap sekarang dah pukul 11 lebih, diorang dekat dalam hutan tu, diorang dah meremang. Sebab apa? Sebab diorang fikir first kali, memanglah kawasan hutan, dan kawasan hutan tu dekat dengan sekolah diorang. Tetapi pukul 11 lebih malam, hanya grup geng pengangkap sahaja yang berada di kawasan sekolah. Siapa yang azan? Nak katakan ada masjid berdekatan pun, Zulfahmi cakap kalau area masjid berdekatan, kalau azan, dia takkan dengar sekuat tu. Dia akan lagi sayup sebab masjid dekat sekolah dia ni agak jauh, Zulfahmi cakap. Dan apabila diorang berada di tengah-tengah hutan, apabila dengar orang azan macam tu, dia dah mula rasa So dia pun cakap dekat Bakhtiar ni, bro, apa kata macam ni lah, kita tak payah set up unggun api dekat sini. Kita cari pot lain. So Bakhtiar dan Zul ni pun carilah pot lain. Diorang pun set up lah unggun api kat situ. Dan apabila diorang rasa semuanya diorang rasa alhamdulillah lah, diorang dapat lah buat unggun api. So salah satu tugasan yang diberikan adalah menghidupkan unggun api. So diorang lepas lah. Contohnya dia ada beberapa tugasan lah yang diorang ni kena buat dalam survival ni. Contohnya set up unggun api, lepas tu kena cari makanan, lepas tu bila dah habis 1.5 jam tu, nanti balik barulah diberi markah lah macam mana proses dua orang ni bekerjasama, macam mana teamwork ke tak, macam tu lah. Bila diorang dah set up unggun api, azan tu diorang dah lupa dah. Walaupun masih menakutkan lagi, Zulfahmi cakap masih terngiang-ngiang lagi suara azan tu. Apabila dia duduk dekat unggun api bersama Bakhtiar tu, jam lagi, contohnya lagi setengah jam lah, dah nak habis dah survival sebelum diorang boleh balik ke kemah jumpa warden diorang kan. Diorang perasan ada suara perempuan seolah-olah yang panggil diorang. Sebab suara perempuan ni sebut nama kedua-dua. Bukan sahaja Zul. Contohnya dia panggil Zul dan juga Bakhtiar ni. Dia dengar suara tu betul-betul daripada arah camp diorang ataupun kemah diorang yang set up dekat padang bola sekolah diorang tu. Diorang dengar daripada arah tu. Awalnya Zul cakap dia dah hampir sahut dah, sebab suara tu memanggil macam bukannya suara halus, tapi suara yang macam orang panggil tapi perempuan. Macam Zulfahmi, Bakhtiar, Zulfahmi, Bakhtiar. So apabila macam tu berulang-ulang kali, Zul ni pun sahut lah. Dah habis lah aku rasa. Warden dah panggil lah. Dan semasa Zulfahmi bangun nak pack barang apa semua kan, dia cakap kat Bakhtiar, jom lah. Warden dah panggil lah, aku rasa masa kita dah habis lah. Tiba-tiba Bakhtiar pegang tangan dia. Lepas tu Bakhtiar cakap, Zul, duduk jap. Zul, duduk jap. Zul pun cakap, dia duduk. Kenapa? Jap. Lihat jap. Okey lah. Zul ingatkan, maybe Bakhtiar ni penat nak rehat lagi 5 minit ke apa kan. Tiba-tiba Bakhtiar ni mendekatkan mulut dia di telinga Zul ni, dan Bakhtiar cakap, itu suara perempuan. Kita yang jaga kita
malam ni semuanya warden lelaki. Dan camp pengakap ni lelaki je yang join. Mana ada perempuan bro. Dan apabila Zul dengar Bakhtiar cakap macam tu, dia terus terdiam. Dia cakap saya terus terdiam bang. Saya duduk dan lepas tu saya tak cakap apa dah. Saya dengar mesej daripada Bakhtiar ni je. Bila Bakhtiar cakap, okey, sekarang dah habis, jom lah kita balik camp lah. Dia follow je Zul cakap, sebab dia dah tak berani nak cakap apa lah. Selepas terkena gangguan sebanyak 2 kali, dia dah tak berani nak cakap apa. Dia dengar je cakap Bakhtiar ni, sebab dia cakap saya dah takut gila bang sebenarnya. Sebab ini adalah pengalaman pertama yang saya dengar ada suara-suara yang pelik-pelik ni. Cumanya alhamdulillah pada malam keempat tu, selepas habis survival camp apa semua, diorang tak diganggu. Maksudnya apabila diorang tidur dekat kemah diorang, malam tu alhamdulillah Zul cakap okey. Tetapi kemuncak gangguan yang paling dia tak boleh lupa adalah berlaku pada malam kelima dan berlaku kepada junior diorang. Dikatakan pada malam kelima tu, diorang habis survival camp juga, senior dan juga junior. Macam biasa, cumanya dekat dalam hutan pada malam kedua tu, alhamdulillah. Pada malam kedua tu, alhamdulillah, dia tak diganggu. Dia sama Bakhtiar, tak diganggu pada malam keempat. Macam malam keempat dengar orang azan apa semua kan. Pada malam kelima tu, Zul cakap, alhamdulillah bang, semua okey. Dia rasa okey. Camp survival pada malam kelima tu, malam terakhir tu, habis pada pukul 12 lebih dan nak 1 macam tu. Tetapi pada malam kelima tu, Zul cakap lepas lepas saya balik kemah bang dengan Bakhtiar apa semua. Bakhtiar nak mandi kan, nak tukar kasut lah, tukar baju tidur apa semua. Tetapi pada malam tu bang, saya penat gila. Zul Fahmi ni cakap, saya penat gila bang. Balik-balik je saya dengan tak tanggal kasut, dengan baju pengakap apa semua, saya terus masuk dalam kemah, saya lelap. Saya tidur. Kan, sebab dah penat gila. Saya tidur, saya tak ingat apa. Waktu saya tidur tu dalam 12 lebih lah, dalam pukul 1 macam tu Tiba-tiba dalam pukul 3 lebih macam tu lah, dalam pukul 3 lebih ataupun 4 macam tu, Zul Fahmi ni cakap dia dengar, dia terjaga tau. Dia terjaga bukannya sebab Bakhtiar ni kejut ke apa, tak. Sebab Bakhtiar ni tidur mati. Dia terdengar bunyi riuh. Bunyi riuh di luar kemah dia orang. So bila dia terjaga dengan bunyi riuh kan, dia kejut Bakhtiar. Bro, bangun. Bakhtiar pun bangun. Dengan gosok-gosok mata kan. Apa hal? What happened? Kan dia cakap what happened Zul? Are you okay? Zul cakap tak. Kau dengar kecoh ke kat luar? Kan? So dia pun buka zip. Bakhtiar pun dah gosok mata, pakai spek apa semua. Okey, dia buka zip kemah tu. Buka. Lepas tu tengok, kecoh. Memang ramai gila budak, tapi dekat arah dewan sekolah dia orang. Lepas tu, diorang dah jam macam, apa semua student ada dekat dewan tu, dia ada warden semua kan. Sebab dia nampak dekat pintu-pintu dewan tu, banyak gila. Banyak gila student yang duduk dekat dewan tu. Lepas tu kecoh lah, bunyi daripada dewan tu kecoh gila. Diorang rasa tak sedap, okey. Zul ni pun Zul Fahmi ni ajak Bakhtiar ni, jomlah kita pergi dewan, kita tengok apa jadi. So diorang pun pergi ke dewan tu, tengok apa jadi. Diorang sebab terlampau ramai student dan warden dekat situ, so diorang tak nampak sangat apa yang sedang berlaku kat dalam dewan tu tau. Dia si Zul ni nampak salah seorang junior dekat dewan tu. Dia pun tanya, apa kes? Menurut junior ni, dia cakap, bang, kawan saya kena rasuk bang, lepas tu macam Zul bila dengar macam tu, serius lah. Zul macam tu, apa jadi? Kawan saya, saya tak tahu abang, tetapi dia tiba-tiba mengamuk bang. Zul ni pun macam, mengamuk kan? Apa kes ni kan? Apa tiba-tiba nak mengamuk pula? Jam dah pukul 3 lebih man. Serius lah kan? Dia dah rasa geram sebab dia dah lah penat juga kan. Tak cukup tidur apa semua. Tetapi pada masa yang sama, dia nak tahulah apa yang sedang berlaku kan. So dia pun cubalah juga. Time ni dia dah tinggalkan Bakhtiar. Dia dah tak tahu Bakhtiar hilang ke mana dah kan. Dia cuba sebab Zul ni dia nak tengok apa yang sedang berlaku kan. So dia dapat selit. Dia tengok warden dan juga ustaz sedang cuba tenangkan budak junior yang dikatakan sedang mengamuk ataupun sedang dirasuk ni. Dirasuk sesuatu. Dan keadaan dia, Zul Fahmi cakap, yang buatkan dia tak boleh lupa kejadian ni bukan kerasukan biasa-biasa bang. Budak junior ni dikatakan sedang pegang seorang pelajar senior. Dia sedang peluk leher menggunakan tangan kiri
Dan di belah tangan kanan si junior ni yang sedang mengamuk ataupun dirasuk ni tadi, ada pisau. Pisau yang diberikan oleh cikgu untuk survival camp tu. Dan pisau tu seolah-olah macam dia mengugut, siapa dekat aku kelar leher dia ni. Zul cakap dia sempat nampak dan tengok muka budak tu. Dia cakap, bang, mata budak tu bang tak berkelip bang. Mata dia buka macam ni, air liur meleleh-leleh. Budak ni air liur dia meleleh-leleh, tapi saya confirm mata dia tak berkelip bang. Muka dia lain gila bang. Saya rasa bukan mengamuk, tetapi dia seolah-olah dirasuk. Dan ada 4-5 ustaz termasuk cikgu cuba tenangkan budak ni. Dan ustaz cakap dah diarahkan oleh cikgu untuk panggil juga pegawai polis kalau budak ni buat sesuatu yang di luar jangkaan diorang semua. Jadi keadaan tu berlaku sampai ke subuh. Sampai ke azan subuh barulah budak junior yang pegang pisau ni tadi barulah lepaskan pelajar senior yang menjadi tebusan. Tiba-tiba yang menjadi tebusan ni kan, salah seorang ustaz tu berjaya tanya benda ni, benda yang merasuki badan budak junior ni tadi. Ustaz tu cakap, "Hey, kau siapa? Kau siapa? Kenapa kau masuk dalam badan budak ni?" Dan budak ni cakap, budak yang kena rasuk ni cakap, "Hey, aku Jepun. Aku Jepun." Yang kena rasuk ni, aku Jepun. Ustaz ni pun, apa kena mengena Jepun dengan kau grab budak ni? Kenapa dia jadi tebusan? Kan? Kau bukan Jepun, kau jin. Dia cakap macam tu. Ustaz ni cakap, kau jin, kau bukan Jepun. Budak junior ni pun dah ada sesi dialog lah di antara ustaz dengan budak junior yang kena rasuk ni tadi. Budak ni pun macam, aku Jepun, aku bukan jin. Dah macam tu. Sejam setengah. Engkau jin. Ustaz ni cuba yakin dengan dia. Engkau jin, tapi kau act yang kononnya kau Jepun. Budak ni pun jam. Aku jin. Aku jin Jepun. Jin Jepun. Cumanya mesej yang rupanya bila ustaz tanya dia, kenapa kau rasuk badan pelajar junior ni, jin ni cakap dia nak bagi tahu yang bawah tapak dewan sekolah ni ada barang peninggalan tentera Jepun ataupun senjata-senjata, pedang samurai, lepas tu machine gun apa semua masih tertanam dekat bawah dewan ni. Sebab itulah aku rasuk budak ni, sebab aku nak bagi tahu tolong dapatkan balik barang aku. Dia cakap barang dia ada dekat bawah tapak ni. Dan nak dipendekkan cerita, selepas keadaan semua tenang, beberapa minggu selepas itu adalah beberapa pegawai polis dan juga orang kontraktor apa semua cuba pecahkan beberapa bahagian dewan sekolah tu. Dan akhirnya selepas beberapa pegawai polis dan kontraktor ni pecahkan beberapa bahagian dewan tu, diorang menjumpai sebiji macam mana yang jin yang merasuki badan budak tu bagi tahu, diorang jumpa segala peninggalan tentera Jepun daripada zaman Perang Dunia Kedua dulu. Merupakan pisau samurai ada, banyaklah pisau samurai, dan ada juga peluru lama, ada juga senapang patah lama apa semua diorang jumpa tertanam betul-betul dekat bawah dewan sekolah tu. Itulah pengalaman sepanjang kem pengangkap ni diadakan. Dan Zul cakap pengalaman kem pengangkap ni ada manis, ada pahit. Cumanya apa yang pahit itulah yang dia nak berkongsi dengan korang semua. Sebab dia cakap, saya selama ni ingatkan senior hanyalah reka cerita. Sebab kita boleh cakap, kebanyakan sekolah mesti cakap, tapak sekolah saya ni berhantu bang, sebab dulu tentera Jepun sembelih orang kat sini. Lepas tu kau pergilah area KL, cakap benda sama. Kau pergi negeri Kelantan, negeri Johor, apa semua cakap, tapak sekolah ni dulu Jepun sembelih sini. Dah jadi macam klise dah kan. Semua tempat Jepun ni sembelih. Kau ingat kerja dia sembelih orang je kan. Silap-silap kalau Jepun World War II dulu hidup, korang punya reka korang ingat kita orang tahu kah? Ini tapak sekolah untuk kita orang sembelih. Kita orang sembelih ingat hobi ke? Silap Jepun pun jam. Sebab kan ingatkan rekaan sahaja, ingatkan cerita yang terbawa-bawa. Tetapi apabila Zulfahmi ni cakap, bila diorang tahu yang memang betul pihak polis jumpa bom, pedang samurai peninggalan daripada Perang Dunia Kedua dulu, barulah dia cakap, saya percaya bang, sekolah saya memang berhantu.
Jadi itulah saja kisah yang aku nak kongsikan daripada Zul Fahmi kepada korang semua. Hoi, sorry lah, korang nampak aku pun dah tak selesa dah. Alamak kan, memang panas weh. Serius panas gila. Aku tak tahu aircon aku rosak ataupun cuaca sekarang ni memang panas. Sekejap, minum sekejap. Tetapi kisah yang Zul Fahmi ni kongsi kat aku rasa lain daripada lain sikit. Aku dapat banyak terima email yang melibatkan kes kerasukan apa semua ni. Tetapi apabila kes kerasukan sampaikan orang yang dirasuk tu pegang pisau, siap ada tebusan, dah boleh jadi movie dah. Lagi-lagi pula ia adalah satu kejadian yang kalau kita fikirkan betul-betul, kita berada di situasi budak yang jadi tebusan tu. Hui, kau bayang, bila-bila masa sahaja pisau tu boleh tertusuk. So sebenarnya bagi akulah, kalaulah ada camp-camp macam ni lagi kan yang masih dianjurkan, aku rasa pihak sekolah terutamanya kenalah main peranan supaya tak ada kejadian. Nasib baik alhamdulillah tak ada kejadian yang lebih teruk selainkan kerasukan tu. Sebab takutlah buatnya budak junior tu cederakan budak senior yang dia peluk tu tadi kan. Kalau dia kelar leher, oi, tu dah jadi kes lain man. Tu dah jadi kes polis. Tak pasal-pasal kau masuk mahkamah, mana boleh kau cakap kenapa kau tikam dia? Oh, saya dirasuk. Mahkamah tak ambil tu kan. Saya dirasuk jin. Mahkamah tak boleh. Saya nak kau kena gantung macam tu. So sebelum aku melalut lebih jauh dan sebelum baju aku dipenuhi peluh, aku nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri lagi sekali. Aku nak minta maaf lah kalau kisah pada hari ni kurang kemas ke apa kan. Sebenarnya aku buat ni pun last minute kat video ni sebenarnya. So aku harap korang terhibur dan terima kasih lagi sekali kepada semua geng puaka yang sudi tengok daripada awal sampai habis. InsyaAllah next aku pakai baju raya yang maybe kalau aku peluh pun tak nampak macam ni. Ni alamak dah tak handsome dah kan. So kita jumpa lagi dalam malam puaka yang akan datang guys. Selamat Raya. Maaf zahir dan batin. Stay safe, stay healthy guys. Assalamualaikum.